melalui benda itu menyebabkan dia react. Okay, itu kita panggil reactance tu. Okay, bila mana ada benda dia duduk dalam AC, dalam alternating current, circuit, maka dia akan bagi satu tidak balas, okay, kepada current tersebut. That's what we call reactance tu, react. Okay, so reactance ni kita akan fokus kepada dua benda lah, iaitu kepada kapasitor dan kepada induktor, reactance tu. Okay, impedance juga pun benda sama. Okay, impedance ialah benda yang melawan ataupun yang menghalang arus daripada mengalir lah, impedance. Okay, so basically resistance, reactance and impedance, okay, are the same thing, cuma dia apply for the different situation. Okay, dia almost the same thing lah. Dia maksud sifatnya sama, which is dia semuanya resist the flow of the current. Okay, cumanya reactance dia react lah kan, kamu faham kan react kan. So dia ada sebab lah kenapa dia react begitu. Apa lepas tu kita akan tengok lah. Okay, untuk kamu faham tentang resistance, reactance and impedance. Okay. And then yang kita punya itu pasal tajuk sahaja. Okay, so hari ini kita akan tengok kepada ini dahulu. Okay, kepada circuit dahulu. Okay, in total kalau kamu dapat sini sebenarnya circuit kita yang kamu belajar untuk case AC lah. Untuk case alternating current ini ada 6 sahaja. Okay, yang pertama ialah pure resistor. Okay, maksudnya apa? Dalam circuit tersebut hanya ada resistor sahaja. Dan juga AC power supply. Okay, kalau pure capacitor ni, dia hanya ada kapasitor sahaja. Dan juga AC power supply. Okay, and then kalau pure inductor ni, dia hanya ada inductor sahaja. Dan juga AC power supply. Okay, so untuk case itu, untuk setiap pure ini, kamu akan tengok macam mana, okay, current and voltage, okay, untuk setiap komponen inilah. Okay, sebab dia ada perbezaan tu, untuk setiap benda ni dia ada perbezaan. Bila mana kamu letak di dalam AC circuit, okay, akan ada perbezaan kepada current dan juga voltage mereka lah. Okay, that's why kita belajar pasal benda ini. Okay, kamu jangan compare dengan DC. DC dia terus direct sahaja, dia tak ada apa-apa perubahan. Okay, dia sama saja. Okay, tapi kalau AC, dia akan ada perubahan kepada di antara current dan juga voltage lah. Okay, lepas ni kita akan tengok macam mana, apakah yang dimaksudkan dengan relationship between current and voltage dalam setiap benda ini. Okay, selepas itu, lepas kamu dah belajar pure ni, and then kita akan pergi pada circuit yang ada combination of the component. Okay, sebagai contohnya RC. RC ini R ialah resistor, C ialah kapasitor. Okay, so in that circuit, kita akan ada resistor dan juga kapasitor. Boleh faham kan? Ada dua benda. Okay, so kita akan tengok macam mana voltage, current dan juga impedance untuk setiap circuit tersebut. RC, RL dan RLC lah, RCL. Okay, and then yang CD ni saya rasa tak sempat nak buat hari ni. Saya akan lebih fokus pada AB sajalah. Kalau sempat saya akan sambung lagi lah CD. Okay, tapi untuk hari ni saya akan fokus kepada AB sahaja tentang phasor diagram. Okay, so what is phasor diagram? Okay, ini yang pertama lah, apakah yang dimasukkan dengan phasor? Okay, so phasor ni kalau bahasa Melayu pun phasor jugalah. Okay, what is phasor? A vector that rotates anti-clockwise about its axis with constant angular velocity. Okay, so dalam kes ini phasor ini, okay, senang cerita, dia adalah sejenis bulatan lah. Okay, kita akan lukis, dia adalah sejenis bulatan. Dia mesti dalam keadaan membulat. Okay, keadaan membulat. Okay. Okay, so if you look at this one sebagai kita punya titik dia. Okay, and then ini ialah a vector that rotate anti-clockwise. Okay, so this vector sebenarnya akan starting, okay, di sinilah.
Ini. Okay, so kita assume value ini sebagai value kosong di sini. Okay, maka kalau kamu ingat lagi yang kita ada kan, kita ada apa nama sinusoidal waveform kan untuk current juga voltage kan. Kalau kamu masih ingat sebelum ni saja I equal to I naught sin omega t kan. Okay, so this one, okay, so this one, kamu sampai sini kan dia ada angular velocity. Okay, that's why here dia bermain dengan apa? Dengan satu perputaran lah. Okay, so kalau kamu buat satu je punya graf tu, kamu akan nampak grafnya begini kan. Ini adalah one complete oscillation. So kamu tahu bahawa this vector, okay, will move anti-clockwise like this. Dia akan berpusing macam ni. Okay, to complete one oscillation lah. Okay, ataupun dia akan untuk lengkapkan satu rotation tu, dia akan berpusing lah secara anti-clockwise bermula di sini. Okay, itu ialah phasor lah. Okay. So, a diagram that contain phasor, itu maksud phasor diagram ialah a diagram that contain phasor is called phasor diagram. Okay, maka ini apa yang saya lukis ni boleh dikatakan sebagai phasor diagram. Okay, yang bulat ni saya hanya nak tunjukkan yang bahawa this vector dia akan berpusing secara membulat. Yang bulatan luar ni tak wajib sebenarnya. This one, okay, this circle is not compulsory to be draw lah sebenarnya. Okay, cuma saya nak tunjukkan bahawa yang dia sedang berpusing secara membulat lah. Macam tu. Okay, cukup sekarang kamu lukis macam ni, kamu dah cukup menggambarkan phasor diagram sebenarnya. So ini ialah phasor diagram lah. Okay, so anak panah ini ataupun this arrow, okay, this arrow ialah phasor. Okay, phasor diagram ni ialah keseluruhannya. Okay, kalau kamu lukis ini, maka itu sebagai phasor diagram lah. Okay, so what is the use of phasor diagram? Okay, so this one kita guna phasor diagram untuk apa? Untuk lihat macam mana how the AC, okay, and alternating voltage is related to each other. Okay, so kamu akan tengok macam mana keadaan current dan juga voltage dalam AC circuit lah. Okay, so we use this phasor diagram supaya kamu nampak lebih jelas macam mana sebenarnya pergerakan ataupun pengaliran, okay, ataupun hubungan antara current dan juga voltage. Okay, itu untuk phasor diagram. Okay, so what is the other use of phasor diagram? Okay, kamu boleh guna phasor diagram untuk kira phase difference. Okay, perbezaan fasa antara current dan voltage. Okay, so this one adalah contoh untuk phasor diagram lah. Okay, ni apa yang saya lukis tadi kan. Okay, so kalau kamu nak lukis phasor untuk current, so kamu akan wakilkan dengan huruf I lah di situ. Okay. Okay, so kalau kamu perasan sini kan, okay, kita sebenarnya kalau ikut betulnya lah, sebetulnya kamu akan lukis panjang arrow ini. Okay, this length of the arrow, it must be equal to the amplitude of the graph. Boleh faham Okay, nampak sini kan, this amplitude of the graph akan represent the length of the arrow lah sepatutnya. Okay. So that's why kalau makin banyak ataupun makin besar nilai amplitude kita, maka lagi panjanglah kamu akan lukis phasor diagram tersebut. Okay. Okay, ini sebagai contohnya, okay, antara I dengan V. Okay, so this one kamu nampak sini kan. Okay, so here I and V is starting at point 0. Okay, and then when the time started, what happened to I and V, dia akan berpusing sama-sama lah dengan kadar angular velocity yang sama. Okay, dia akan berpusing sama-sama. Okay, cuma di sini kamu nampak sini kan V, the arrow of V is greater lah in length with compared to I. Nampak kan? I ni pendek sedikit, V lagi panjang lah. Okay, V dia panjang daripada tengah ni sampai ke hujung ni V kan, which is dia akan represent the amplitude of the V graph di situ. Okay, kalau I pula panjangnya begitu, dia akan represent by the amplitude of the current lah, maximum current ataupun kita panggil sebagai I peak kan, peak current.
Okay. So dalam kes ini kalau kamu nampak sini kan, okay, I dengan V ini dia sama-sama bermula dengan kosong. Okay, maka bila mana kamu start masa, when you start the time, what happen here, dia akan berpusing pada kadar yang sama lah. If you look at this graph kan, dia akan berpusing, dia akan bergerak pada kadar yang sama. Maka dalam kes ini, dia punya phase difference-nya, memandangkan dia bergerak pada kadar yang sama, kita akan panggil dia sebagai in phase. Sefasa. Okey, sefasa. Boleh faham eh? Sefasa maksudnya apa? Dia saling bergerak, sama-sama membulat sampai habis satu bulatan. Bergerak lagi satu bulatan. Dia begitu. Okey. Okay, so this one, ini hanya sekadar how to know the phase difference. Okay, kalau nilainya ialah kosong, maka itu ialah in phase. Kalau dia punya phase difference ialah positif, so kita akan cakap itu sebagai leads lah. Dia mendahului. Okay, kalau dia negatif, okay, kita akan panggil sebagai lags behind. Okay, dia ke belakang. Tetapi kalau dia punya beza tu ialah pi, okay, sebagai contohnya, contohlah kan itu saja. Kamu ada ini, I tu macam tu. And then kamu ada V-nya macam ni. Macam ni. Nampak tak? Okay, so kalau kamu start, when you start the time, what happen here, I akan bergerak beginilah. I akan bergerak macam ni. Okay, V akan bergerak macam ni kan. Akan saling bergerak. Sentiasa begitu kan. Maka dalam kes ini kita panggil sebagai anti-phase lah. Okay. Okay, so kalau kamu tengok sini, as the example over here, kamu ada I dengan V, kamu ambil yang nilai belakang sahaja, ini dan juga ini. Dan kamu tolakkan nilai itu, kamu akan cakap I, this one ialah untuk I kan, ini untuk I, ini ialah untuk V. Kamu tolakkan, maka kamu akan dapat nilainya ialah apa ni? Positif pi over 2. Maka dalam kes ni kamu tahu bahawa yang current leads voltage by pi over 2 lah. Sebab nilainya adalah plus. Boleh faham? Okey, kalau kamu nak compare lain pula, okey, kamu nak buat ayat lain pula, contohnya data V kita, kamu buat V tolak I. Contohnya kamu ambil kan dia punya phase untuk V tolak phase to I, so kamu akan buat omega T pi over 2. Okay, minus minus omega T. Okay, so in this case sampai sini kan. Okay, kalau kamu selesaikan ni, kamu boleh cancel off this one, bertolak kan. Okay, omega T tolak omega T kosong, maka kamu akan dapat data V ni adalah negatif pi over 2. Maka untuk kes ni apa kan, ni V tolak I. So kamu akan cakap di sini apa kan, V ni dia negatif pi over 2, so V lags behind lah. Lags behind I by pi over 2. Boleh faham tak maksud tu? Okay, maksud apa yang saya masukkan dengan yang case apa nama tu? Case ini kan, yang leads dengan lags behind tu. Okay, so kalau kamu punya phase kamu tu ialah negatif, phase difference tu ialah negative value, maka dia akan jadi lags behind lah. Tetapi apa kepada apa kan dalam case ni? V lah, V kepada I. Okay, so V lags behind I. Okay, so kalau kamu buat terbalik macam ni, kamu buat I tolak V, maka kamu akan cakap nilainya adalah positif, so current leads voltage lah by pi over 2. Okay, so this one kamu akan nampak nanti bila mana kamu buat phasor diagram lah untuk setiap circuit. Okay, tengok kepada case yang pertama untuk pure resistor. Okay. Okay, so untuk case pure resistor, there is no capacitance and self-inductance effect in the AC circuit. Okay, means that apa? In your circuit, there is only resistor and the power supply. Resistor and the power supply. Okay, so dalam case ini ialah, apa yang berlaku di sini ialah, okay, so kalau kamu buat sini kan, nampak ada current, okay, pass resistor, okay, let's say kita akan ambil, memandangkan ini adalah AC circuit, maka kamu akan dapat I equal to I0 sin omega T. Okay, so when you apply this equation, V equal to IR,
Okay, V equal to IR. Okay, kamu substitute this value and then at the end kamu akan dapat VR equal to I0 R sin omega T. Okay, so kamu tahu bahawa I0 R ialah V0. Okay, so at the end kamu dapatlah nilai VR is equal to V0 sin omega T equal to V lah. Okay, so dalam kes ni apa dia? Kamu ada dua equation kan? Kamu ada equation untuk I ialah I equal to I0 sin omega T. And then kamu ada juga equation untuk V. Okay. V ialah V0 sin omega T kan. Maksudnya kan kamu ada equation ini untuk V. Kamu ada equation ini untuk I lah. So kamu ada I dan juga V yang sama-sama. Okay. So dalam kes ni ialah kalau kamu tolakkan dia punya face di belakang ni, angle-nya di situ kamu akan dapat data V-nya ialah kosong lah. Okay, dengan kata lain apa dia? We can say that yang I always in phase with V, okay, dalam pure resistor. Dia sentiasa in phase with V lah. Okay, so macam mana dia punya phasor diagram? Kita teruslah, kita terus buat phasor diagram. Okay, so kamu tahu bahawa kalau sin, okay, the graph will looks like this, macam ni. Dia akan mula pada kosong. Kalau V pula pun sama juga, the graph will looks like this. It start from 0 juga. Okay, ini I, ini V kan. Okay, both start from 0 kan. So untuk phasor diagramnya ialah macam mana? Okay, if you look at over here, the phasor diagram will start with 0 lah. Dia akan mulakan dengan 0. Kalau kamu buat satu bulatan, okay, dia akan start dengan 0 begitu. Okay, same goes to V. Okay, also sin, maka kamu buat dia punya phasor diagramnya. Also start with 0 juga. Macam tu. Okay, so when you combine these two phasor diagram, okay, so what happen to the phasor diagram? Kamu akan dapat yang phasor diagramnya ialah jadi beginilah. Okay, dia akan jadi begini phasor diagramnya. Okay, so phasornya dia akan jadi begini. Ini untuk I. Okay, sebagai contohnya. And then also we have V lah. Let's see, I use V. So contoh saja ni, contoh saya guna cara ambil yang nilai untuk V ni dia agak besar berbanding I lah. Contoh saja, okay. Okay, so dia punya V-nya, okay, dia punya ialah beginilah. Okay, so this one ialah phasor untuk pure resistor. Okay, so kita ada I, kita ada V lah di sini. Boleh nampak Okay, so dalam kes ini, this is the phasor for pure resistor lah. Dia akan jadi I dengan V in phase. Ataupun sama-sama mula dengan kosong. Sama-sama mula dengan kosong lah. Okay, so when the time start, what happen here, I dengan V ni dia akan saling bergerak sama-sama lah nilai itu. Bergerak. Okay, itu untuk pure resistor. Okay, kalau kita pergi pada pure capacitor pula. Okay, pure capacitor, okay, there is only capacitor in the circuit. Okay, so what happened here? Okay, kalau tengok kepada kes ini kan, okay, when the capacitor dia punya kegunaan ialah untuk store charge. Okay, so when the capacitor is fully charged, so what happened here? Okay, the V ada. Okay, V ialah V power supply is equal to V0 sin omega T. Okay, ini case ni ialah bila mana dia fully charged lah. Okay, so dalam case ni kamu dapat sini kan Q equal to CVC. Okay, dengan kata lain kamu akan gantikan, okay, Q equal to CV0 sin omega T. Kita gantikan VC ni dengan V0 sin omega T. Okay. So, untuk kamu relatekan dengan current, so what happen here? Okay, kamu dapat Q sini kan? So, kamu akan end up dengan I equal to D over DT CV sin omega T lah di sini.
Okay, so here kamu dapat sini kan, kamu kena differentiatekan CV0 sin omega t. Okay, so when you differentiate this one with respect to time, kamu akan dapat I-nya ialah I equal to CV0 omega cos omega t, and then CV0 omega represent by I0 lah. Dia ialah I0. Okay, maka di situ ada apa tu? Okay, so kamu dapat equation untuk I for pure capacitor ialah I equal to I0 cos omega t. Okay, so as a conclusion kita akan dapat dua benda. Yang pertama ialah kamu ada V equal to V0, okay, sin omega t. And then I pula kamu ada I equal to I0, okay, sin, sorry, fine. Ya, pergi Hami. Kamu cos omega t. Pintu. Okay, so macam mana graf untuk sin dan untuk cos? Okay, so kamu masih ingat ke kan? Okay, how to form the graph for sin dengan cos kan? Okay, so kamu akan buat begini. Cuba graf untuk sin, untuk V lah maksudnya. Okay, graf untuk V akan mula macam ni. Sin. Okay, untuk I pula dia akan jadi begini. Graph cos. Okay, so untuk kes ini, what happen here, okay, kita akan ada, okay, kamu ada V dengan I. Okay, so what happen here ialah, okay, untuk V, kamu tahu bahawa dia mula pada kosong kan? So kamu boleh lukiskan dia punya phase diagramnya start from 0. Itu untuk V. Ini V lah. Tetapi untuk I, okay, untuk I nampak sini kan dia start dengan nilainya ialah maksimum. Okay, ataupun dalam kes phase diagram dia akan bermula di sini. Okay, ini untuk I Okay, boleh faham kan? Okay, untuk sin, dia punya grafnya begini, sin graph. Okay, phase diagramnya dia mesti bermula pada kosong. Kita akan lihat kepada point yang inilah, point yang awal ini. Okay, untuk I pula, dia ialah cos graph. Okay, kalau cos graph, kamu akan buat satu cos graph and then you look at the starting point lah, iaitu dia akan berada pada maximum value ataupun peak current kan. Okay, maka peak current akan berlangsung di sini lah, pada nilai ini. Okay, so when you combine these two, what happen here, when you combine these two diagrams, so kamu akan dapat dia punya phase-nya ialah macam mana tu? Okay, phase-nya ialah phase-nya ialah macam mana? Kalau kamu combine these two diagram, kamu akan dapat phase-nya ialah V-nya begini. Itu ialah V-nya. And then I-nya ialah begini. Alamak, lebih pula. Salah. Dia I mesti dalam bulatan warna hijau. Ni I kita. Boleh kalau kamu combinekan these two phase diagram. Okay. Okay, so for those yang ada notasi ni, kamu tengok yang bawah ni, kamu tengok macam mana kita nak buat phase diagram untuk setiap circuit ini. Okay, so this one lah kita panggil sebagai phase diagram. This one ialah kita panggil sebagai phase diagram for your
capacitor. Saya ulang. Berdekor yang. Saya ulang berdekor tak? Bukan. No. Dia ni. Sakit. Main sambal. Dia pegang, dia pegang. Letaklah. Dia panggil macam tu. Mati. Mulut benda tu kan, dia bagi salah kan, bagi lah kan. Aku suruh mati. Okay, so ini adalah phase diagram untuk pure capacitor. Okay, yang atas ini adalah phase diagram untuk pure resistor. Nampak sini kan bezanya antara I dengan V tu. Okay. Okay, so dalam ini kan kamu boleh nampak lah. Boleh nampak yang nampak kan I sentiasa begini. I sentiasa ke atas. Okay, V sentiasa begitu. Okay, dalam kes ni kamu akan cakap yang dia akan bergerak macam ni. Dia akan bergerak secara anti-clockwise kan. So kamu tahu bahawa yang I always lead voltage by 90 degree lah. Okay, ataupun boleh kita cakap by ataupun we can say that I always lead V by pi over 2. Okay, ini untuk case phasor diagram. Okay, untuk case pure capacitor. Okay, just saya begitu. Okay, so maksudnya apa? So kalau lah kamu gerakkan masa, kalau kamu start the time kan, what happen here, contohlah selepas sekian satu masa kan, okay, kamu gerakkan masa, maka I akan jadi macam ni. Contohnya. Dan V pula akan jadi macam ni. Okay, dia bergerak kan. So, maksudnya apa? I akan sentiasa berada di hadapan V lah. Sentiasa. At any moment, dia akan sentiasa berada di hadapan V. Okay, itu untuk pure capacitor lah. Okay, untuk pure inductor. Okay, sampai sini kan? Ni. Okay. Okay, ni yang ayat ini diguna apa? Diguna ayat lags behind lah. Diguna ayat lags behind. Maksudnya apa? V itu di belakang kan? Di belakang I. Sentiasa di belakang I. Okay, itu untuk pure capacitor. Okay, untuk pure inductor. Pure inductor pula, it means that in your circuit there is no resistance and there is no capacitance. Hanya ada inductor sahaja. Okay, inductance only. Okay, so inductance ni maksudnya kamu ada inductornya lah, inductornya yang warna biru tu. Okay. Okay, so untuk inductor pula, okay, ini cara untuk buat equation untuk inductor. Pertama, kamu akan mulakan dengan dia punya current. Okay, I equal to I naught sin omega t ni. Okay, so this one ialah untuk kita punya equation untuk inductor pertama. Okay, so from this equation, kamu akan guna equation daripada chapter 5 ni. EMF equal to negative L di over dt. Di sini nampak sini kan? Okay, so at the end, if you look at this one, kamu nampak yang nilai V di sini. Okay, over here kan? Okay, so V, dibuat pula V is equal to negative EMF B. EMF B maksudnya apa? Dipanggil sebagai back EMF lah. Okay, back EMF. Okay, so this back EMF dia akan produce, ataupun dia akan form due to the inductor lah. Okay, sebab inductor tu kan dia sifatkan dia akan menghasilkan EMF kan. Kalau kamu change the current, kamu tahu yang AC kan dia punya current, direction of current sentiasa berubah kan. Dia akan saling berbalik kan. Okay, so dalam kes ini dia punya EMF tu akan sentiasa ada lah. Okay, akan sentiasa wujud dalam inductor tu. Okay, so that the value of inductor atau the value of back EMF itu is equal to, kita akan cakap ini sebagai potential difference across the inductor lah. Okay, ataupun voltage across the inductor. So here kamu akan dapat V is equal to negative bla 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 ni cos omega t lah. Okay, so this one kamu akan dapat at the end, the equation for pure inductor ialah di sinilah V equal to V0 cos omega t. Okay, so at the end here, kalau kita boleh buat satu conclusion juga untuk current, I equal to I0 sin omega t, and then untuk V pula, kamu ada V equal to V0 cos omega t. Okay.
Okey, so masing-masing tanpa perlu rujuk notasi yang bawah-bawah ni kan, cuba kamu wujudkan phasor diagram untuk pure inductor ni. Cuba kamu buat phasor diagram untuk pure inductor. Kamu akan start dengan graf dahululah. Okey, semua buatlah, semua kena buat. Ambil kertas, contoh-contoh pun tak ada masalah. Okey, ambil kertas buruk tapi kamu tu tisu ke tak kisahlah. Yang penting kamu ada kertas ke apa ke untuk kamu tulislah. Okey, atas meja ke, atas meja study tu kan, gunalah. Tapi yang penting kamu kena padam lepas ni, janganlah kamu biar je conteng macam tu. Okey, so untuk I ni macam mana dia punya grafnya? Dia akan jadi apa? Graf sin lah kan? Ni graf sin ni. Kalau cos pula, macam mana grafnya? Graf ni graf cos lah. Okey. Okey, so cuba kamu buat pula phasor diagram untuk pure inductor ni macam mana? Okey, kalau saya minta phasor diagram, maksudnya kamu kena masukkan phasor untuk I dan phasor untuk V. Kena masuk kedua-duanya sekali. So you have to include both of the phasor lah dalam satu phasor diagram. Cuba kamu buat je. Siapa yang dah dapat, beritahu sir. Tanpa rujuk yang bawah, jangan rujuk bawah-bawah tu ada conclusion tu. Bawah tu ada yang sebuat untuk keseluruhan tu. Janganlah kamu rujuk bawah tu. Okey, ni saya nak kamu buat sendiri. Kamu kena faham dahulu macam mana kamu nak buat phasor diagram berdasarkan equation sin cos tu. Okey, semua buat dahulu. Buat sekarang. Okey. So, boleh dapat tak macam mana kamu punya phasor diagram? Kalau boleh cakap bolehlah dalam komen. Macam mana agaknya phasor diagram untuk I dan untuk V dalam pure inductor di situ. Okey, so untuk I, kamu akan dapat dia punya phasornya ialah mula pada kosong. Okay, we always take this point lah. Okay, point yang bila mana T-nya ialah kosong. So, itu I, dia punya phasornya ialah begini. Itu I. Okay, V-nya pula, phasornya ialah begini. V. Okay, and then when we combine these two, kamu akan dapat dia punya phasor diagramnya ialah I-nya ialah ke kanan. Okay, I-nya ialah ke kanan. Okay, V-nya ialah ke atas. Okay, jadi sebegitulah. Okay, so how to conclude the relation between V and I? Okay, so memandangkan dia akan bergerak secara anti-clockwise, so kamu tahu yang V always lead I by 90 degree lah ataupun by pi over 2. Dia begitu. Okay, V always leads I by 90 degree lah ataupun by pi over 2. Okay, so that one lah untuk kita punya pure inductor. Okay. Okay, so kalau kamu perasan yang kali ini nak lukis bulatan pun, okay, sebab apa? Sebab ini pun sebenarnya sudah memadai untuk mewakili phasor diagram kita lah. Okay, tak perlu pun kamu buat kamu buat bulatan sebenarnya. Okay, berarti ni hanya sekadar macam nak nampak dia perlu bergerak dalam keadaan bulatan lah kan. Tapi sebenarnya kalau kamu buat anak panah pun sudah memadai untuk mewakili phasor diagram lah.
Okay. So you nampak sini kan? Okay, that's our phase diagram untuk setiap benda lah. Pure resistor, pure capacitor and pure inductor. Okay, so untuk yang okay, tak apa. Kita akan terus kepada impedance pula. Okay, so impedance pula. Okay, so untuk impedance, okay, impedance ni maksudnya seperti yang saya cakap tadi, impedance ni ialah total ataupun jumlah lah, betul lah, total of the resistance that oppose the flow of the AC kan. Okay, as stated in the definition ini, the quantity that measures the opposition of a circuit to the AC flows. Okay, maka dia akan jadi dia akan menghalang pergerakan AC lah dalam AC circuit. Okay, so in this case kita akan guna simbol Z untuk mewakili impedance. Okay, impedance. Okay, so untuk case ini, impedance ini kamu boleh guna dua equation sama ada. Pertama, Z equal to VRMS over IRMS. Okay, ini saya tulis mulakan. Okay, Z equal to VRMS over IRMS. Okay, ataupun juga boleh kamu guna equation V0 over I0. Dia macam tu. Okay, so untuk case AC, okay, sebenarnya kamu tak guna equation V equal to IR lah. Tak boleh guna V equal to IR. Dia akan sentiasa kamu just ambil sahaja sebagai panduan, tetapi kita akan guna equation apa dia? V is equal to IZ. Okay, ini untuk AC. Boleh. Kalau untuk ini, V equal to IR ini hanya apply untuk DC sahaja sebenarnya. Untuk DC sahaja. Sebab dalam DC, the only component that resist the motion of the, ataupun resist the flow of the current ialah resistor dalam DC. Tapi dalam AC, yang resist the flow of the current bukan sahaja resistor, tetapi kapasitor, induktor, semuanya akan saling ataupun semuanya akan menghalang ataupun memperlahankan pergerakan current lah, pergerakan arus dalam AC circuit. Okay. Okay, sini kan. Okay, in a DC circuit, impedance like the resistance lah. Okay, dia begitu. So dalam untuk case kamu ini, sentiasa guna V equal to IZ. V equal to IZ. Z ialah impedance. Okay. Okay, so untuk case ini, nampak sini kan, okay, daripada impedance ini, kita akan tengok kepada setiap komponen ini, dia akan ada dia punya resistance-nya ataupun dia punya opposition of the current, itulah dia akan lawan current tersebut. Kalaulah kamu guna resistor, maka nilainya ialah R lah. Kita akan ambil dari nilai R tersebut. Tetapi kalau kamu ada menggunakan kapasitor, kamu akan kira capacitive reactance. Guna equation mana? Guna equation ini. Xc equal to 1 over 2 pi Fc. Kita guna equation ini. Xc equal to 1 over 2 pi Fc. Sebagai contohnya, kalau kamu ada kapasitor kamu, macam kita punya soalan tu, kamu ada 1000 microfarad sebagai contohnya. Okey, maka kamu akan guna video ini untuk kita nilai Xc lah. So Xc is equal to 1 over 2 pi F, darablah 1000 micro kan, exponent negative 6. Okay, let's say our F over here, F equal to 50 Hz sebagai contohnya. Okay, so boleh kira lah apakah nilai Xc kamu di situ sebagai contoh. Okay, so maksudnya apa? Kalau kamu dapat nilai 1000 microfarad, you cannot use that value directly untuk kira, untuk ambil sebagai Xc lah, kamu kena kira dahulu. Okay, so 2 times pi times 50 times 1000 micro. Okay, so 1 over answer kamu akan dapat nilainya ialah
1000 micro. Sampai sini ialah XC-nya ialah 3.18 ohm. Okay, boleh ya? So untuk okay, so untuk capacitive reactance ini tumpah. Okay, so untuk SC, SL ini semuanya nilainya ialah ohm lah. Okay, sebab dia oppose the motion of the current, the flow of the current. Okay, so untuk pure inductor pula, okay, kamu akan kira ini apa sih kan? So dia punya SL is equal to 2 pi FL. That's how you calculate your SL lah. Okay, SL ialah kita panggil sebagai inductive reactance. Okay, dia reactance disebabkan oleh sifat inductor itu sendirilah. Okay, iaitu dia akan sentiasa menghasilkan EMF kan. Kalau inductor dia akan menghasilkan EMF. Okay, because of the change in the direction of the current flow. Okay, so yang ini saya rasa saya akan sambung kemudian lah untuk RL, RC dan RLC ni kita akan sambung lagi pada sesi akan datang. Okay, so cukup setakat untuk hari ini. Hanya ajar sampai setakat pure inductor sahaja dan juga impedance. Okay, so kita akan ada pure resistor, pure capacitor and pure inductor plus kita belajar pasal impedance lah untuk hari ini. Okay. So harapnya kamu dapat fahamlah sikit-sikit tentang kita punya AC circuit di sini. Apa benda-benda yang penting dalam AC kita lah. Dalam AC circuit. Okay. So I think that's all untuk hari ini. Okay. Ramai juga masuk ini bagus. Cuma tak cukup lagi lah sebenarnya. Masih lagi ramai yang tak masuk sebenarnya. Okay. Tak apalah tu. Alamak. Okay, so untuk hari ini kita akan berhenti di sini sampai kepada pure inductor sahaja. Okay, kita akan jumpa lagi pada waktu akan datang, pada masa akan datang, minggu hadapan lah. Pada hari Isnin. Esok ada kelas ganti ke esok? Macam tiada rasanya. Tiada, sir. Macam tiada kot. Okay, so nanti akan ganti mungkin selepas ni lah, selepas cuti pertengahan semester lah, saya akan ganti balik. Okay, so untuk hari ini kita akan kamu sila ada banyak ke soalan explain? Saya rasa macam tak banyak soalan explain kot. More kepada soalan-soalan kiraan kan dalam assignment tu. Okay, yang saya perasan saya tengok soalan-soalan tu sebenarnya yang banyak explain tu bukan explain yang panjang dia hanya sekadar jawapan pendek sahaja. Bukannya perlu buat explain panjang-panjang, tak apa sebenarnya. Kamu hanya perlu explain pendek-pendek sahaja. Sebagai contohnya soalan nombor berapa tu yang cakap yang kamu gantikan elektron dengan proton tu. So what happened to the magnitude of the force kan? Kamu inilah siapa yang buka soalan tu. Okay? Ada soalan C tu. Soalan C yang dia suruh refer soalan B, dia cakap, okay, what happened to the velocity? What happened to the magnitude of the force, okay, when we use the proton instead of electron kan, kamu tukar kan, daripada electron kamu tukar pada proton. So what happened to the magnitude of the force? Sama ke tak sama? Hanya macam tu. Kamu explain lah kalau sama sebab apa? Tak boleh sepanjang pun. Cakaplah sama sebab apa? Beritahulah sebabnya. Kalau tak sama tu sebab apa? Beritahulah. Because different in what? Macam tu je. Tak perlu kamu nak explain panjang-panjang lah untuk assignment tersebut. Okay? Sebab dia akan more fokus kepada pengiraan sebenarnya. Assignment kita ni dia akan more fokus kepada pengiraan. Okay, explain tu hanya kamu explain benda-benda yang penting lah ataupun kamu buat short answer only. Don't need to elaborate more lah. Tak perlu kamu letak sampai satu perenggan penuh tak lah. Okay, itu untuk assignment kita. Harapnya kamu semua ada progress lah untuk ni. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Okay, kita akan jumpa lagi pada waktu akan datang. Okay, pada hari ni lah, pada hari Isnin.
Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi masuk pada tengah hari ini. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye, sir. Have a nice Thank you, sir. Ya, sama-sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Semua boleh keluar keluar sekarang.